Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, salah-salah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Berada di taman-taman syurga di dunia. Itulah dia majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Rajin-rajinlah berada dalam taman syurga di dunia itu. Nanti Allah akan bagi dia syurga yang sebenar di akhirat, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Ini Allah khabar dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Fiha, di dalamnya, dalam syurga itu, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, menariknya, eginya. Tahu orang sini eginya. Tak pernah tengok mata. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah tengok sedapnya, lazatnya, merdunya. Wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita pun tak tahu kita syurga ni. Nak bayang pun tak boleh. Tak erti, bukan tak boleh, tak erti. Kerana selagi boleh kita bayangkan, selagi boleh kita nampak, selagi boleh kita pegang, itu bukan Tuhan. Allah yang menjadikan syurga. Jadi tak pernah kita bayang pun dalam syurga. Tidak, syurga mesti menjadi orang-orang yang beriman.
beriman dan beramal soleh. Dan itu janji Allah. Tak beriman, tak beramal soleh, satu berimanlah. Mesti beriman. Bila beriman baru layak menerima syurga. Allah dah janji. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Siapa tanda angkat tangan, saya tengok mana orang tanda. Itu syurga yang janji Allah untuk orang beriman dan beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya betul-betul dengan rukun iman yang 6 tu. 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Rukun iman ada 6. Ini kita dah belajar darjah 2 dulu. Kita belajar darjah 2. Ya? Iman. Yang pertama, percayakan Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, percayakan malaikat. Yang ketiga, percayakan Rasul. Yang keempat, percayakan kitab-kitab. Yang kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Itu 6 perkara itu mesti percaya betul. Yakin. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Amal soleh artinya apa? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, pendidikan cara Islam, ekonomi cara Islam, nikah kahwin cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Bila beriman dan beramal soleh, itulah dia orang-orang yang layak mendapat syurga. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Syurga, dah masuk syurga tak ada keluar lagi dah. Tapi syarat beriman dulu. Dan kita sudah bicara tentang iman ni dah lama dah, berapa bulan dah. Tentang sifat-sifat Allah. Ya, sifat Allah tu ada 3 kategori. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Yang wajib kita dah bicara dah. Malam ni last sekali. Sifat-sifat Allah yang wajib tu. Malam ni kita tanya last sekali. Soal lupa itu bukan salah saya, sampai orang lupa. 20 sifat yang wajib tu mesti diingat, mesti ketahui. Kalau tidak besok tidak dikira sebagai orang yang beriman. Di akhirat besok tuan-tuan dan puan-puan, manusia besok akan dibariskan kepada 120 baris. Everybody will be lined up into 120 rows. Dari 120 baris itu berapa baris orang beriman? Tengok jalan saya, berapa? 3 baris saja orang beriman. Banyak ke sikit? Sikit penuh, 2.5% saja. Masalahnya, soalannya, ni yang ramai-ramai ni, termasuk yang cakap ni, masuk dalam baris mana? Siapa nak baris keempat ni kan? Agak-agak boleh tak kita masuk dalam baris yang 3 baris itu tu? Kalau boleh, baru dikira sebagai orang beriman. Yang lain tu semua masuk akal belakang. 117 baris semua masuk akal. 120 baris tu 3 baris saja beriman. Ya, 120 tolak 3 berapa? 117 baris. Semua kapior belakang. Terus masuk akal terus. Sebentar angkat tangan, senang penuh ada berapa orang dah. Lantaklah tak ada aku sampai masuk akal. Ada orang cakap betul tak? Ada tak? Pergi ke kamar masuk syurga. Aku masuk akal. Udah masuk neraka besok baru jerit pekik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tiap minggu baca dia Imam Lan di sini. Surah sejarah. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami sudah lihat.
dahsyatnya neraka. Apinya menggunung-gunung. Api neraka bersentuh dengan besi, kayu besi itu. Orang kata kami tengok. Sentuh dengan kayu, rentung kayu tu. Sentuh dengan kulit manusia jadi debu kulit manusia tu, hancur. Wa sami'na, dan kami dah dengar cerit-ceritnya. Aduh. Orang Melayu boleh tu aduh. Kalau bukan orang Melayu apa? Kalau orang awal kata ondai, itu ketolok nanggung kata. Kalau orang awal. Ada orang awal di sini. Orang tu orang kain mana ada awal. Orang kopi banyak awal. Nah. Dah dilihat kan katanya. Ayo yo. Itu dilihat ya. Kalau di Cina tu lah. Ayah. Kalau di England, semua orang ni akan dibagi besok. Kalau di England tu lah, oh my God, I cannot stand it. Cakap pinggang, oh my God, I cannot stand it. Begitulah. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia, kenapa? Nak beramal dengan soleh. Farji'na na'mal solehan. Kami nak beramal dengan amal soleh. Nak ikut cara Islam. Nak semayang cara Islam. Nak puasa cara Islam. Nak mengaji cara Islam. Nak pakaian cara Islam. Nak ekonomi cara Islam. Nak beramal soleh. Masa dunia dulu tak siap. Jenuh. Kamu azan. Mana yang dia berhati dah. Datang dah. Kamu ini ya. Bukan kamu yang dah tak ada tu. Ya. Jenuh azan. Berhati je. Ngaji pun tak tahu ada ngaji tapi tak siap orang ngaji. Tak faham lagi apa yang terkandung dengan akidah Islam dan sunnah. Jadi begitulah. Yang beriman tu hanya tiga baris aja. Yang lain itu semua kafir Melaka. Terus masuk neraka. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita pergi kepada sifat yang terakhir. Sifat yang wajib kita ketahui ada 20 sifat Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Bukan 20 saja. Banyak berkata-kata berebut tak teringgai banyaknya. Tapi yang wajib kita ketahui 20 sifat. Bermula berwujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Lagi? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Lagi? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Akhir sekali, kaunuhu mutakalliman. Tapi kita tak sebut mutakalliman ni. Kita hanya sifat ma'ani aja. Kita dah bicara qudrah, iradah, ilmu, hayyun, sama', basar. Malam ni, kalam. Malam ni kalam. Kalam ni maksudnya berkata-kata. Dalam kitab berkata-kata. Kalau orang betul berangkat ni, cakap-cakap. Boleh lah. Kata-kata nak apa, cakap-cakap nak apa. Siapa yang bercakap-cakap? Allah tu. Sifatnya boleh bercakap-cakap. Artinya kita yang bercakap juga. Saya kerja bercakap lah. Boleh berkata-kata lagi. Artinya serupa ke berkata-kata saya dengan berkata-kata Allah. Tuan-tuan dan perempuan, serupa ke? Apa beza? Apa beza percakapan saya dengan percakapan Allah? Allah itu bercakap tak perlukan suara, tak perlukan bahasa. Dia bercakap aja. Macam mana apa dia cakap entah, saya tak tahu. Dia nak ngaburkan. Benda tu tak sama dengan baharu. Bukan macam orang cakap mesti ada lidah. Kamu ni nak cakap mesti ada lidah. Kalau tak ada lidah jangan cakap. Kemudian lidah pula mesti jangan keras. Kalau keras tak boleh nyebut perkataan pun. Mesti elok, lembut, lidah. Baru boleh cakap. Kena belajar bahasa pula tu. Kena belajar bahasa Melayu, kena belajar bahasa Jepun, kena belajar bahasa Inggeris, kena belajar Jawa, bahasa Banjar dan sebagainya. Baru boleh cakap. Itu kita. Tapi Allah, dia tidak memerlukan alat. Kita dah belajar tentang qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya Allah tak perlukan apa-apa alat. Allah tak perlukan apa-apa perkakas.
Allah melihat bukan dengan mata, Allah melihat itu dengan sifat apa? Al-basar. Sudah kita baca dalam bulan surah ni. Allah mendengar bukan pakai telinga. Allah mendengar dengan sifat sama. Apa saja. Itu sifat dia. Begitu juga berkata-kata tu. Allah tu berkata-kata. Dia tak ada pakai lidah. Dia tidak memerlukan lidah. Yang perlu lidah siapa? Kita. Itu pun manusia aja yang boleh cakap-cakap. Binatang boleh juga cakap tapi kita tak faham. Dia ada juga lidah boleh cakap tapi kita tak faham apa bahasa dia. Rimau boleh cakap tapi kita tak faham macam mana. Dia ngaum aja. Bunyi ada tapi kita tak tahu. Ataupun dah makhluk pun kita tak faham. Tak tahu betapa yang menjadikan makhluk itu. Lagi kita tak faham, lagi kita tak tahunya. Tapi dia memang sifatnya berkata-kata. Allah itu berkata-kata. Berkata dengan Rasul-Rasul. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Allah berkata-kata dengan mereka? Ada. Mereka Allah turunkan wahyu kepada mereka. Wahyu itu memang perkataan. Macam mana entah. Bahasa apa tak tahu. Cuma ada kitab-kitab yang Allah turunkan mengandungi berbagai-bagai bahasa. Ada. Allah turunkan kitab Taurat. Dalam bahasa apa? Kuis perdana malam ni. Allah turunkan kitab Taurat dalam bahasa apa? Bahasa Qibti namanya. Sebut Qibti. Ada korang pun. Tak ada respon pun. Bahasa apa? Qibti. 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 Memang pun Qibti. Itu Taurat. Supaya kaum zaman itu faham. Bahasa itu semua Allah yang punya. Tapi supaya kaum itu tak faham. Itu bahasa Qibti. Kemudian Taurat yang kedua apa? Injil. Allah turun kitab Injil. Dan bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa Jepun. Bahasa Jawa. Dan bahasa apa? Dalam bahasa Syriani. Nama bahasanya apa? Syriani. Itu Injil. Kemudian Allah turunkan kitab lagi satu. Namanya Zabur. Zabur. Untuk kepada Nabi apa? Injil itu untuk Nabi apa? Injil tadi Nabi apa? Nabi Isa AS. Taurat itu untuk Nabi apa? Nabi apa? Ya Allah, itu pun payah benar nak benar-benar kalau kena. Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Musa. Kau nak tanya balik, saya tak tahu siap. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alright, nak tanya. Taurat turun kepada Nabi apa? Tak dengar? Musa. Bagus. Pandai dia murid-murid tadika cikgu. Injil diturun kepada Nabi apa? Isa. Jangan sebut Isa betul. Isa. Ain ya, Isa. Zabur diturun kepada Nabi apa? Nabi Daud. Al-Quran diturun kepada Nabi apa? Muhammad. Bila sebut Muhammad apa hujungnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Apa bunyi wajib tak? Saya tak tahu. Bukan wajib tahu pun. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini wajib. Quran ni tuan-tuan dan puan-puan wajib kita pelajari. Dengar ke ni? Siapa tak erti baca Quran lagi? Malang ya. Udah umur 60, 70 baca pun tak erti lagi. Tak belajar. Bila orang Quran dituang. Masih belajar darjah 2 dia tu je. Itu dah tua dia tak belajar lagi. Lalu baca Quran tak erti. Kan Quran tu banyak hukum. Ada qala-qala,
ada apa idgham ma'al gunnah, ada idgham bila gunnah, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Nah, apa lagi? Ada izhar, ada ikhfa. Kena belajar betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Membaca Quran ni. Kerana ini Tuhan suruh. Apa kata Tuhan? Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Lain tak apa? Selawat tak apa? Nah, salah baca untuk apa? Tak ada berdosa. Orang selawat tu betul je ke bacanya? Mana betul? Yang panjang dipendek, yang pendek panjangnya. Yalah. Contoh, sallallahu ala Muhammad. Panjang maknya. Padahal kalau ikut ejaannya panjang ke pendek mak tu? Pendek je. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang lamnya. Padahal lamin dia tak lam pendek je. Tak apa, tak ada dosa. Dikira sebagai hiburan. Ini cerita kitab ni bukan lembut tau. Selawat tak apa. Berjanji lagi teruk. Merhaban lagi lah teruk. Ya Allah. Tak untuk halal lagunya. Panjang. Ya. Ada tak pakar merhaban ni? Tak ada. Mana baginya? Haji Jaafar tak ada. Dia pakar merhaban. Sikit panjang untuk halal bunyinya. Katanya ya nur, tapi kalau ya nur tak sedap. Ya nurul aini marhaban ma. Tak ada ikut tajuk langsung. Tak apa, tak ada berdosa. Kerana dikira sebagai hiburan dalam Islam. Ya. Oh mana lagi teruk? Ya Allah, oh mana lagi teruk. Ya. Tak pernah belajar orang banyak kita mana? Betul rangkai dan banyak pakar-pakar orang banyak. Lagi teruk. Tak apa, tak ada berdosa. Minallah nuhorejo holeko hobero. Aku kerti, itu tak apa. Nuhorejo holeko hobero, apa dia ya? Yang sebenarnya minallah itu betul lah dengan dari Allah. Narju kubro tu harapan kami yang besar. Tapi dapat orang ni no horejo holeko hobero ya. Kalau narju kubro tak sedap. Yang sedapnya no horejo holeko hobero tak apa. Tapi Quran no way. Mesti sebut-sebut, mesti betul. Nanti kita sampai habis cerita ni esok kita cerita tentang sembahyang. Baca Fatihah macam mana? Bismillah macam mana? Allahu Akbar macam mana? Takbiratul ihram macam mana? Insya-Allah kalau tak padam lah. Kalau padam cari dosa lain. Banyak dosa lain yang tera-tera lagi. Ya. Itu kalam tadi. Kalam ni sifat Allah. Artinya berkata-kata. Allah tu berkata-kata, tak memerlukan lidah. Tak memerlukan apa? Tak memerlukan mulut. Kerana Allah tu bukan macam kita ada mulut, ada lidah, ada telinga, ada mata dan sebagainya. Dia tidak memerlukan apa perkakas, tak memerlukan benda-benda. Dia berkata-kata aja. Macam mana? Entah. Itu saya tak tahu. Kerana kalau tahu bukan tak betul namanya. Apa saja kita dengan Allah tu kalau nampak itu bukan Allah. Siapa nampak Allah itu bukan Allah. Siapa dengar perkataan dari Allah itu bukan Allah. Kerana sesuatu yang kita nampak, sesuatu yang kita boleh dengar, sesuatu yang kita boleh pegang, sesuatu yang kita boleh peluk, sesuatu yang boleh cekuk itu bukan Tuhan. Kerana sifat dia apa? Laisa kamislihi syai'. Apa artinya? Tidak menyerupai dia itu dengan sesuatu yang lain. Allah tak pernah menyerupai sesuatu. Tapi dia memang cakap-cakap. Apa dalilnya? Dalam Quran Allah sebut, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima.
Ya, berkata-kata Allah kepada Musa dengan beberapa perkataan. Itu dalilnya. Allah dah kata apa itu? Quran kata apa itu? Bila Quran kata-kata jangan dipertikaikan lagi dah. Itu tandanya Allah tu berkata-kata. Dia kata-kata dengan Musa dengan beberapa perkataan. Macam mana bunyi entah. Cuma dia katakan, dia bercakap dengan Nabi Musa ya, dengan beberapa perkataan. Mustahil Allah itu lawan berkata-kata apa? Mustahil apa tu mustahil? Ya Allah, jenuh dah ngajar macam ni. Wajib apa artinya? Mustahil apa artinya? Harus apa artinya? Ulang balik, tayang balik. Apa arti wajib? Wajib bagi Allah. Apa artinya? Tidak diterima akal akan tiadanya. Faham ni? Itu arti wajib. Tidak diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada benda itu tak terima di akal. Jadi jawabnya mesti ada. Mesti ada, itu wajib. Qidam, ya, wujud qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah irad, itu semua wajib begitu. Mesti ada. Kalau tak ada benda tu tak diterima di akal. Akal tak terima. Tu akal. Akal tolak. Kalau Allah tak wujud terima di akal tak? Fikir ni, suruh fikir ni. Kalau Allah itu tidak wujud, terima di akal ke tak? Terima ke tak? Terima? Tak terima. Itu artinya wajib. Mustahil apa artinya? Mustahil apa artinya? Tidak diterima akal akan adanya. Ada benda itu tak terima di akal. Contohnya, Allah itu bodoh. Terima akal tak? Terima di akal kan? Sekali lagi. Allah itu pekak. Terima di akal tak? Tak terima di akal. Allah itu buta. Terima di akal tak? Itu mustahil tu. Tidak diterima akal akan adanya. Allah itu 2 hari lagi matilah. Terima akal tak? Allah ada mati ke tak? Tak mati. Ya? Dia sampai bila tak mati-mati. Tak terima di akal kerana mustahil. Tak faham lagi kira mana. Ya Allah, jenuh orang ajarnya. Yang wajib dah diajar, yang mustahil dah diajar, yang harus dah diajar. Itu sebab bila ada majlis ilmu yang tuang. Ini ngomong tuang. Udah tak tahu. Itu mustahil. Mustahil itu tidak diterima akal akan adanya. Benda yang mustahil itu kalau ada tak terima di akal. Dia mesti tiada. Dan perkataannya mesti tiada. Itu namanya mustahil. Allah itu lawan berkata-kata apa? Yang wajibnya berkata-kata. Yang mustahilnya apa dia? Bukan orang Melayu dia mana ya? Lawan berkata-kata apa? Keluh. Ya Allah, cakap Melayu. Payah menang ingatnya. Keluh, tahu keluh? Keluh tu tak boleh cakap. Tu keluh ya. Atau orang tu orang kata apa? Bisu. Tak faham bisu? Tak faham ke bisu? Tuan-tuan dan puan tak faham? Allah itu bisu. Apa katakan? Apa katakan? Tak terima. Bukan. Allah tu berkata-kata. Mustahil Allah itu bisu. Mustahil Allah itu keluh. Kerana Allah tu sifatnya berkata-kata. Ya? Apa dalilnya? Ada ayat Quran seperti tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan beberapa perkataan. Kalau Quran natir itu betul tu. Mana boleh tu Quran nipu? Ada ke Quran tu nipu? Sudah baca dalam Quran. Boleh ada di Quran nipu? Ada pernah dia cakap tak betul? Mesti betulnya. Itu dalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah itu berkata-kata. Tak ada dia diam begitu aja. Tak ada pula tak erti nak cakap. Mesti dia berkata-kata kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya ya. Mustahil Allah tu keluh. Harus seperti harus. Apa erti harus? Tadi wajib mesti ada. Mustahil mesti tiada. Harus
Apa itu harus? Pada akal. Bukan harus syarak. Harus syarak lain. Harus syarak dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu harus syarak. Ya. Seperti makan harus syarak. Ini harus akal. Apa itu harus? Diterima akal ada atau tiada. Ada yang terima di akal, tiada yang terima di akal. Itu harusnya. Sekali lagi, apa itu harus akal? Diterima akal adanya dan tiadanya. Ada pun akal terima, tiada pun akal terima. Lain daripada Allah semua harus. Ya, lain daripada Allah semua harus. Bukan mustahil makabar ya. Harus belakang. Dia panggil alam. Boleh ada, boleh tak ada. Macam kita ni sekarang ni ada. Boleh dah tak ada? Lepas ini boleh dah tak ada? Siapa tak ada? Siapa dia tak ada sampai bila? Katakan dia nak gambar mana orang? Sentiasa ada, tak pernah tak ada dah. Sentiasa harus dia tu tiada ya. Dulu ada, sekarang tak ada. Contoh? Ya banyak contohnya. Orang yang dah meninggal sebelum kita ni. Dulu ada, itu kenapa dah tak ada? Terima dia akal lah. Dulu saya kata contoh lah, bukan saja nak sebut nama. Isteri saya senang. Isteri saya dulu ada. Ada dah dulu isteri saya. Tuan-tuan dan puan ada dah. Betul. Baru-baru ni sudah tak ada. Terima dah. Akal terima dah. Isteri saya sudah tiada. Terima dah. Terima dah. Cakap orang lain kan marah macam mana sebut nama dia pula. Walaupun dia dah meninggal. Jadi itu namanya harus. Benda yang mungkin berlaku. Boleh berlaku, boleh tidak berlaku. Contohnya, lagi 5 tahun Jaka akan jadi Menteri Besar Perak. Apa hukum dari segi akal? Apa hukum dari segi akal? Tuan-tuan, puan-puan, apa hukumnya? Harus. Boleh lah, tak boleh jadi Menteri Besar? Boleh. Tapi masuk politik kan? Tanding dah dulu. Itu harus. Tak faham lagi? Itu boleh ada, boleh tak ada. Ada yang terima di akal, tak ada yang terima di akal. Ya, itu namanya harus. Ya, lagi apa? Sekarang pukul 12 hari ni akan hujan. Betul tak? Pukul 12 sekarang, cuacanya ataupun dah hari ini akan jadi hujan. Terima di akal tak? Pukul 12 kan hujan, terima di akal ke tak? Terima. Kalau tak ada, terima di akal juga. Pukul 12 kan tak ada hujan. Terima di akal tak? Terima juga. Jenuh ngajarnya, tak faham lagi ke? Itu harusnya. Boleh ada, boleh tak ada. Lagi apa? Itu yang harusnya. Jadi yang wajib, yang mustahil, yang harus. Akan datang kita akan bicara tentang sifat-sifat. Itu ialah sifat apa ni yang baki tadi. Ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah. Ini tadi makni baru ya. Nanti kita akan baca dalam apa ni ma'nawiyah itu. Kaunuhu tu. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan. Kaunuhu apa? Aliman atau kaunuhu aliman. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu kita baca kaunuhu. Itu sifat apa gelarnya? Maknawiyah. Apa gelarnya? Tuan-tuan dan puan sebab apa? Maknawiyah. Nak cukupkan 20 sifat tadi. Sekarang ni sekat basar apa kalam tadi baru 13. Baru 13 aja. Cuma wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Apa? Jawab hidup gemilang. Apa? 13. Kemudian kaunuhu tambah 7 lagi. 13 tambah 7 berapa? 20. Itu sifat yang wajib bagi Allah SWT. Faham ke ni? Itu penuh nak ngajar ni ya.
Udah blank je rupanya macam tak faham aja. Ha? Tu belum baca kitab lagi tu, baru ngajar itu kan. Payah nak faham. Kalau baca kitab kita faham. Ya. Kalau baca kitab Aqidatun Najdi ni, 2 baris baca dah pening kan. Tukang baca pun pening. Terus akan kena je. Itu sebabnya kita kena faham. Ini wajib ni tuan-tuan dan puan tahu. Bukan main-main ni. Ya. Sifat 20 ni kan main-main. Wajib diketahui. Esok ditanya tu macam mana jawab? 3 langkah je dia balik ngantor daripada kita ni ke kubur, akan datang muka dan nakir nanya, siapa Tuhan kamu? Kalau tak kenal siapa macam mana jawab? Tuan-tuan, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak kenal macam mana jawab? Mesti kenal. Sifat itu kena tahu tu. 6 soalan je, bukan banyak pun. Kemudian Waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Kalau tak kenal tak pernah ikut Nabi Muhammad, macam mana jawab? Bukan main ni. Yang nak kenal tu semua kenal. Bukan saya seorang kenal. Semua akan kenal. Kalau tak faham macam mana jawab? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Kalau kita tak pernah tak tahu tentang Islam, sembahyang tak tahu, puasa tak tahu, tak pernah buat benda tu. Zakat tak pernah buat, umrah tak pernah buat, haji tak pernah buat. Jangan jawab. Tak pernah ikut Islam. Kalau dia ikut Islam baru boleh jawab. Al-Islamu dini. Islam itu agama aku. Jadi kena ikut Islam tu. Sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, berpakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, keluarga cara Islam, apa saja kena ikut cara Islam. Baru boleh jawab besok. Bukan payah hafal-hafal. 6 soalan je. Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, siapa Nabi kamu? Yang ketiga, apa agama kamu? Yang keempat, apa imam kamu? Bukan siapa, apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu boleh jawab, imam saya lain. Ini apa imam kamu? Al-Quran jawabnya. Ya? Kalau tak pernah baca Quran, saya cerita tu tak erti baca Quran saja. Macam mana jawab? Yang kelima, di mana kiblat kamu? Kiblat di mana? Kalau tak pernah sembahyang tu nak tahu mana kiblat? Orang azab tak erti je dia. Orang sembahyang dia tak erti sembahyang. Dan yang kenal siapa saudara-saudara kamu? Kalau asyik bergaduh je dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan manusia lain, bergaduh saja. Dengan jiran bergaduh, dan nak jawab? Ini soalan bukan boleh dihafal-hafal. Jangan beria benda ngapal ni, jangan beria nulis ni, diamalkan. Bila kita amal gitu baru boleh jawab. Baru boleh jawab ya. Kalau tidak tak boleh jawab. Alright. Dah masuk waktu dah? Dah masuk? Tak bunyi kan? Kenapa tak bunyi kan? Ya, cukuplah tu ya. Jadi akan datang kita akan baca apa? Sifat maknawiyah. Ingat tu? Sifat maknawiyah. Udah habis sifat maknawiyah tu, baru kita cerita sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Tadi Allah, Rasul nak tegur. Ada tak sifat yang wajib bagi Rasul? Sifat hukum akal untuk Rasul ada tak? Ada tak sifat yang mustahil bagi Rasul? Ada. Akan belajar, akan datang. Udah habis Allah dan Rasul tu, baru kita belajar tentang fiqh. Macam mana nak semayang. Bermula dari berdiri tu. Detail sesuatu. Kalau tak padam lah. Kalau padam lah. Nampak je. Sebab itu tuan-tuan, mengaji ini jangan tuang. Bila ada mengaji, itu datang betul-betul. Macam mana? Takbiratul ihram macam mana? Fatihah macam mana? Bagaimana? Rukuk macam mana? Iktidal macam mana? Sujud macam mana? Kadang-kadang, ya Allah, malas nak cerita ya. Nanti dia sampai masa tu cerita. Sebutan kita cerita. Takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pula kol-kolah kak tu. Itu kan datang kita. Baik, sekian dulu. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Garang mana ustaz ni.
Mungkin lama menggarang. Tambah kameranya dulu tak ada kamera macam ni. Ini lagi kita tambah garang. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, dapat kita gunakan ilmu tu untuk kehidupan. Yang guna siapa? Kita. Dia kena kepada siapa? Kena kepada kita, bukan kena kepada orang lain. Yang ditanya siapa? Kita. Kalau kita tak boleh jawab, kita yang kena pelupur. Siapa nak kena pelupur angkat tangan? Dia jawab, "Marah buka entah tidak aku tahu tolong jemput entah." 70 hasil terbenam ke bumi. Cokek balik, tanya lagi, "Waman Nabi buka entah, I'm sorry I do not know the answer." Pong. Empuknya. Siapa yang nak kena tu? Kita lah. Kalau tak tahu kena empuk tu. Apa itu jangan pelajaran ini pelajaran yang paling penting. Nombor 1 kena faham tau. Alright, sudah tu. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.